Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik 12 iaitu peranan ahli-ahli profesional kesihatan mental dalam mempromosikan dan menangani masalah kesihatan mental. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama iaitu Nur Afiqah binti Ahmad, yang kedua iaitu Nes Cahcah binti Makul dan saya iaitu Nur Syahira binti Duli. Saya Nur Syahira binti Duli. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu peranan seorang kaunselor dalam mengatasi masalah kesihatan mental dan juga langkah yang diambil oleh seorang kaunselor untuk mempromosikan kesihatan mental. Pada masa kini, kita sedia maklum bahawa situasi pandemik yang sedang melanda kita. Oleh itu, ini merupakan antara salah satu cara yang boleh dilakukan oleh seorang kaunselor untuk mempromosikan kesihatan mental, iaitu melakukan secara tidak langsung, iaitu secara maya. Misalnya menggunakan Google Meet, Zoom dan sebagainya, iaitu memberikan perkhidmatan kaunseling secara percuma kepada masyarakat. Kita sedia maklum bahawa situasi pandemik ini memberikan impak dan kesan yang negatif kepada diri kita dan juga kesihatan mental, misalnya dari segi kehilangan ahli keluarga, kehilangan pendapatan dan sebagainya. Oleh itu, dengan memberikan perkhidmatan kaunseling percuma kepada masyarakat, masyarakat akan bersikap lebih terbuka mengenai kesihatan mental mereka tanpa perlu merisau mengenai kos dalam proses kaunseling, dan juga privasi mereka juga tetap dilindungi. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengurangkan beban mereka dari segi emosi, tekanan dan sebagainya. Oleh itu, kadar tahap kesihatan mental dapat dikurangkan dan semakin membaik. Yang seterusnya iaitu masih menggunakan platform yang sama, iaitu platform media massa, media cetak dan sebagainya. Seorang kaunselor boleh menyediakan infografik yang menarik, poster-poster dan video yang boleh dikongsikan disiarkan kepada masyarakat. Poster-poster ataupun video tersebut mengandungi prosedur ataupun langkah-langkah untuk dijadikan guideline kepada masyarakat sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah kesihatan mental ataupun menerangkan simptom-simptom dan juga yang boleh dikenal pasti sebagai langkah awal agar tidak berlarutan dan menjadi lebih teruk. Para masyarakat akan menjadi lebih tertarik dan mula pekah dengan kesihatan mental mereka, khususnya ketika situasi pandemik ini. Kesihatan mental masyarakat semakin terjejas. Kaunselor memainkan peranan dengan menyediakan ataupun memberi cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan bersama keluarga untuk mengurangkan tekanan dan mengambil sisi positif daripada situasi ini agar termotivasi untuk menjadi lebih produktif dan dapat mengurangkan kadar terjejasnya tahap kesihatan mental seseorang. Sekiranya tidak diatasi dengan segera dan dibiarkan secara berlarutan, hal ini boleh mendorong kepada tekanan yang berlebihan sehingga membawa kepada cubaan membunuh diri dan boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Seterusnya ialah peranan seorang kaunselor dalam mengatasi masalah kesihatan mental. Seorang kaunselor hendaklah menjadi seorang pembimbing dan pendengar yang baik untuk klien mereka, kerana menjadi seorang pendengar yang baik dapat membantu kaunselor untuk memperolehi maklumat semaksimum mungkin untuk mengetahui atau mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada masalah kesihatan klien. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, kaunselor dapat mencari cara ataupun kaedah untuk membantu menyelesaikan masalah kesihatan mental klien. Dan juga seorang kaunselor menjadi pembimbing yang baik agar keputusan yang diambil oleh seorang klien adalah yang terbaik dan memberikan manfaat yang berterusan dalam kehidupan klien mereka. Sekali, seorang kaunselor bukan sahaja berperanan sebagai pembimbing dan pendengar yang baik dalam mengatasi masalah kesihatan mental, kerana mereka juga berperanan dalam mengenal pasti support system yang ada dalam kehidupan klien. Support system merupakan kumpulan yang penting dalam proses kaunseling untuk membantu proses penyembuhan klien. Berdasarkan support system, kaunselor dapat mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada permasalahan mental klien, dan juga support system akan membantu kaunselor untuk mencari penyelesaian dan strategi bagi menyelesaikan masalah klien kerana mereka merupakan orang terdekat dalam kehidupan klien. Secara tidak langsung, berdasarkan support system ini, klien tidak akan berasa bersendirian dan mereka akan lebih bersemangat untuk menjalani proses kaunseling untuk sembuh. Saya adalah pembentang kedua iaitu Nur Afiqah binti Ahmad. Langkah pertama ahli psikologi lakukan dalam mempromosikan kesihatan mental iaitu
mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memberi kesedaran terhadap masyarakat betapa pentingnya menjaga kesihatan mental. Sebagai contoh, pada tahun 2019 iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia yang dilakukan dan diperkenalkan oleh World Federation of Mental Health dengan tema yang berbeza mengikut tahun. Dalam kempen ini, masyarakat terdedah dengan beberapa program iaitu Let's Talk Minda Sehat. Bukan itu sahaja, malah ahli psikologis juga merupakan salah satu penceramah iaitu untuk memberi pendedahan awal kepada masyarakat bagaimana menjaga mental di dalam diri seseorang. Selain itu, mengikut rekod WHO iaitu terdapat lebih daripada 800,000 individu yang mempunyai masalah kesihatan mental dengan bertindak membunuh diri pada setiap tahun dengan purata di antara 15 hingga ke 29 tahun. Angka ini amat membimbangkan kerana kadar kematian membunuh diri semakin meningkat. Oleh itu, dengan adanya program ini ianya dapat mengurangkan kadar kematian tersebut. Seterusnya iaitu langkah yang seterusnya dalam memastikan kesihatan mental adalah dengan cara peneman pakar psikologi klinikal. Ianya bertujuan untuk memberi rawatan terhadap pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental. Dalam hal ini, penambahan pakar di pusat klinikal ini merupakan cara yang terbaik dalam mempromosikan kesihatan mental kepada masyarakat dan pesakit. Hal ini kerana ahli pakar yang sedia ada tidak dapat menampung penduduk di Malaysia. Buktinya pada tahun 2013, Menteri Kesihatan Dr. Subramaniam berkata bahawa terdapat 100 pakar psikologi di mana ahli ini tidak mencukupi kerana hampir 340,000 1.8% penduduk Malaysia menghadapi masalah kesihatan mental dari segi kemurungan. Oleh itu, penambahan pakar ahli psikologi di klinikal ini dapat membantu masyarakat untuk memberi hikmat kepada mereka bagaimana untuk menguruskan emosi, fizikal dan pemikiran ketika berhadapan dengan masalah. Langkah terakhir yang dilakukan oleh ahli psikologis dalam mempromosikan kesihatan mental adalah memberi pendedahan terhadap sokongan moral. Sememangnya tidak menafikan bahawa selain dia bergangguan mental ini, yang dia pesakit, malah kebanyakan mereka juga kurang mendapat sokongan moral sama ada dari seorang individu atau pegangan agama yang lemah. Dalam hal ini, kepercayaan agama amat penting dalam hidup seseorang. Hal ini kerana manusia hendaklah hidup berasaskan panduan agama yang betul agar tidak tersasar dari perkara-perkara yang tidak diingini. Sebaik kita sedia maklum bahawa setiap individu mempunyai pegangan agama mengikut kepercayaan masing-masing. Sebagai contoh, orang Islam menunaikan solat 5 waktu, sehari semalam dan sebagainya. Selain memberi pendedahan terhadap pendekatan diri dengan Tuhan, ahli pakar juga memberi sokongan moral kepada pesakitnya. Misalnya membuat pesakitnya selesa apabila sesi perbincangan mengikut kemahiran secara profesional ataupun memberi motivasi dan kata-kata semangat untuk kliennya. Dengan adanya sokongan moral ini, pesakit berasa selesa dan mula merasakan perubahan terhadap diri mereka sekaligus dapat menyembuhkan mental klien.
Seterusnya kita beralih kepada bagaimana ahli psikologis dalam menangani masalah kesihatan mental. Dalam hal ini, ahli psikologis telah melakukan sesi terapi, iaitu terdapat tiga contoh terapi yang digunakan oleh ahli psikologis. Yang pertama iaitu teknik terapi psikoanalisis. Ini telah diperkenalkan oleh Sigmund Freud, di mana tujuan terapi ini dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana pesakit bertingkah laku dengan keadaan bawah sadar. Dalam hal ini juga, teknik ini dapat membantu ahli psikologis dalam memperoleh dan memahami masalah klien melalui tingkah laku dan emosi klien apabila berhadapan dengan kejadian traumatik pada zaman kanak-kanak yang selama ini dipendam atau tidak disedari oleh pesakit. Dalam teknik terapi psikoanalisis ini, kaedah asosiasi bebas, iaitu free associations, adalah satu teknik utama dalam terapi ini melalui penyembuhan daripada perbincangan. Kaedah ini digunakan oleh pakar untuk memberi peluang kepada pesakit agar mengungkapkan segala apa yang terlintas di fikiran mereka, seperti masalah pribadi, konflik, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk melepaskan segala emosi dan tekanan yang dialami di zaman berlakunya kejadian traumatik tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan cerita air tanggang, di mana seorang ibu sanggup melumpuhkan anak kandungnya agar tidak meninggalkan dia apabila berusia dewasa. Berdasarkan cerita ini, si ibu mengalami gangguan tekanan emosi dan perasaan kerana mengalami kejadian traumatik apabila bekas suaminya berlaku curang terhadap dirinya. Akibat daripada kejadian itu, si isteri tidak dapat menahan perasaan marah, geram dan benci, maka gangguan mental ini berlanjutan sehingga mengambil keputusan untuk mencederakan anak sendiri. Seterusnya, terapi yang kedua iaitu terapi kognitif tingkah laku. Terapi ini telah digunakan oleh Albert dan Aaron Beck. Terapi ini menerangkan bagaimana tingkah laku dan perasaan terbentuk hasil daripada pemikiran setiap individu. Dalam hal ini, terapi ini dibentuk untuk membentuk satu pemikiran yang lebih rasional dalam mengurangkan perasaan negatif. Sebagai contoh, pesakit berpendapat bahawa dia seorang yang tidak berguna sehingga masyarakat menjauhi dirinya. Akibat daripada perasaan negatif ini, pesakit ini akan mengalami masalah kemurungan, sekaligus ianya akan menjauhkan diri dengan orang lain. Namun demikian, terapi kognitif ini hanya dilakukan dalam jangka masa pendek, misalnya 6 hingga 12 sesi dalam masa 12 minggu. Manakala cara pendekatan terapi ini melalui teknik temu bual motivasi. Dalam hal ini, setengah ahli konseling juga sering melakukan kaedah ini. Pada masa yang sama juga, ahli psikologi ini juga akan menggunakan kaedah ini agar untuk memberi motivasi kepada pesakit bagi mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. Dalam teknik ini, pakar psikologi akan memaklumkan kepada pesakit dengan kemahiran yang ada bahawa pesakit itu sendiri sebenarnya membuat perubahan terhadap tingkah laku mereka. Hal ini kerana dari pemikiran negatif mereka akan membentuk sikap negatif
negatif. Manakala apabila pesakit tersebut akan berfikiran positif, maka pesakit tersebut juga akan bertindak positif. Sebagai contoh, selepas mengikuti sesi terapi, tingkah laku pesakit semakin berubah ke arah yang lebih baik, walaupun belum sepenuhnya sembuh, tetapi pesakit berubah lebih baik dan bertindak positif. Selain itu, situasi ini juga memberi impak positif terhadap pesakit kemurungan. Kerana adanya terapi kognitif ini, maka pemikiran klien mula berubah ke arah yang lebih baik, sekaligus menyingkirkan perasaan negatif tersebut. Langkah terakhir dalam menangani masalah kesihatan mental ini ialah melalui terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku ini telah diperkenalkan oleh Skinner dan Albert Bandura dengan berpendapat bahawa tingkah laku dapat diukur berdasarkan tempoh, kekerapan dan akibat daripada perbuatannya. Dalam hal ini, terapi tingkah laku ini berdasarkan prinsip teori, di mana merupakan sebagai satu andaian tingkah laku. Jika penyembuhan positif dilakukan, maka tingkah laku akan bertambah baik. Sebaliknya, seandainya penyembuhan negatif dilakukan, maka tingkah laku itu semakin berkurangan. Lazimnya, terdapat 3 teknik yang digunakan dalam sesi terapi ini. Yang pertama iaitu melalui penggunaan kaedah penyembuhan positif, di mana memberi ganjaran kepada pesakit atas tingkah laku yang ditunjukkan. Misalnya, penyembuhan positif dilakukan untuk pesakit seperti diberi makan setelah bersikap baik, seperti memakai pakaian yang sesuai apabila menghadiri sesi terapi. Selain itu, teknik penyampaian sistematik atau dikenali sebagai systematic desensitization, iaitu teknik ini sesuai digunakan untuk pesakit fobia yang mempunyai fobia, dengan cara mereka menjauhkan diri daripada situasi tersebut seperti takut tempat yang tinggi. Cara penggunaan ini, pesakit akan membuat satu lakaran image atau hierarki tentang sesuatu bentuk yang mereka selesa sehingga bentuk yang mereka takuti. Pada masa yang sama juga, ahli psikologi akan melakukan pendedahan ini berperingkat agar keresahan dan ketakutan pesakit semakin berkurangan, dan semasa prosedur ini dijalankan, maka ahli terapi akan mengajar pesakit iaitu teknik relaxation bagi mengharungi setiap peringkat yang sukar. Manakala kaedah yang terakhir adalah penggunaan teknik relaxation. Dalam hal ini, teknik relaxation ni digunakan untuk mengajar pesakit bagaimana bernafas melalui pernafasan secara mendalam yang merangkumi latihan progresif otot, penggunaan image secara manual dan sebagainya. Dalam penggunaan teknik ini, kita dapat lihat bahawa setelah pesakit menghadapi tahap yang sukar, maka cara yang terbaik adalah melegakan pesakit dengan menggunakan teknik ini agar mereka semakin tenang dan selesa. Bagi semua, nama saya Nessa binti Makbul. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu peranan ahli profesional pekerja sosial dalam mempromosikan kesihatan mental dan cara pekerja sosial menangani masalah kesihatan mental. Baiklah, apa itu profesion kerja sosial? Menurut National Association of Social Work 1973, kerja sosial merujuk kepada satu
profesional di mana ia berperanan menolong individu, kumpulan dan komuniti bagi memulihkan serta meningkatkan kefungsian sosial mereka. Kerja sosial juga dapat membentuk masyarakat yang bermotivasi kerana ianya adalah salah satu daripada matlamat yang ingin dicapai sebagai pekerja sosial terhadap para klien. Manakala menurut International Federation of Social Workers telah mengertikan kerja sosial adalah satu profesion yang memberi dampak perubahan kepada klien dalam pelbagai aspek seperti memperkasakan hubungan antara individu dan mengecapi kesejahteraan hidup bersama. Oleh hal demikian, dapat kita gambarkan profesion kerja sosial adalah perkhidmatan yang sangat memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah serta meningkatkan kefungsian sosial. Baiklah, bagaimana pekerja sosial mempromosikan kesihatan mental kepada umum? Berdasarkan temu bual yang telah kami jalankan kepada seorang pegawai pekerja sosial perubatan iaitu Cik Amalia Zuzu pada 3 Disember 2021, beliau menyatakan bahawa cara promosi kesihatan mental dari sudut perspektif kerja sosial adalah dengan merujuk bagi setiap kes, yang mana kes akan melalui proses penilaian biopsikososial. Ini bermaksud integrasi kerja sosial berlandaskan rangka kerja yang meletakkan kerumitan masalah klien dalam hubungan timbal balik dengan persekitaran mereka. Ketika penilaian ini dilakukan, Medical Social Worker (MSW) akan mengenal pasti dari sudut psikologi sekiranya terdapat simptom atau sign yang menunjukkan pesakit dalam keadaan mental state yang tidak stabil. Walaupun tujuan rujukan asal pegawai perubatan bukanlah di atas faktor psikologi, namun setelah dikenal pasti pesakit ada simptom atau sign ataupun cenderung kepada masalah kesihatan mental, pekerja sosial akan cuba teroka isu dan trigger faktor dengan menggunakan tools counseling serta teknik-teknik. Secara tidak langsung, pekerja sosial telah mempromosikan atau memberi gambaran kepada pesakit tentang kesihatan mental. Apabila pekerja sosial sudah mengenal pasti pesakit ada isu kesihatan mental, mereka akan menjalankan intervensi yang bersesuaian. Dalam kes di atas, pekerja sosial boleh memberi psychoeducation kepada pesakit. Psychoeducation adalah bahagian kepada promosi kesihatan mental. Selain daripada itu, ketika sesi temu bual bersama pegawai pekerja sosial perubatan iaitu Cik Amalina Zuzu, beliau juga menyatakan cara Medical Social Work (MSW) mempromosikan kesihatan mental juga adalah dengan memberi talk di sekolah. Cara ini adalah langkah yang terbaik untuk mengenal pasti simptom kemurungan dan stres di kalangan pelajar agar bantuan kaunseling dapat diberikan dengan segera sebelum terjadi gejala yang lebih buruk. Menurut beliau lagi, antara aktiviti promosi kesihatan mental yang boleh dilaksanakan di sekolah termasuklah memperkenalkan kesihatan mental dalam komuniti menerusi ceramah, pameran, kuis yang boleh dijalankan sebagai gerak kerja luar. Justru, seorang pekerja sosial perlu menjalani pemantapan dari segi kemahiran komunikasi, iaitu cara untuk berinteraksi bukan sahaja dari segi lisan, malahan komunikasi bukan secara lisan. Terdapat dua cara menangani masalah kesihatan mental, iaitu yang pertama, rawatan psychopharmacological treatment, medication, dan yang kedua, psikotherapeutik. Medical social worker akan terlibat dengan rawatan yang nombor 2, iaitu rawatan psikoterapi atau psikotherapeutik. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, rawatan psikoterapi adalah salah satu rawatan sakit jiwa atau gangguan mental iaitu dengan menggunakan kaedah psikologi. Manakala menurut Lewis R. Wahlberg 1977 menyatakan psikoterapi adalah satu intervensi secara interpersonal dengan menggunakan peralatan psikologi terhadap permasalahan kehidupan individu yang emosi ianya bertujuan untuk menghilangkan, mengubah atau menurunkan gejala-gejala yang ada. Selain itu, ianya juga untuk memperbaiki pola tingkah laku yang terganggu serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang positif. Antara ciri-ciri rawatan psikoterapi adalah yang pertama, melalui proses iaitu memerlukan interaksi antara dua pihak secara formal dan memenuhi kod etika psikoterapi. Yang kedua, matlamat iaitu membangunkan kemandirian diri dan keupayaan seorang klien menghadapi masalahnya. Dan yang ketiga, tindakan. Ianya lebih kepada tindakan terapi berdasarkan ilmu psikologi moden yang teruji keberkesanannya dan dilakukan terhadap seorang klien yang bermasalah.
Pada kebiasaannya, penglibatan pekerja sosial dalam menangani isu masalah kesihatan mental ia lebih memfokuskan kepada kepakaran dalam Cognitive Behavioral Therapy (CBT) atau terapi tingkah laku kognitif, iaitu jenis terapi bicara. CBT adalah sejenis rawatan psikoterapi yang mana membantu dalam mengubah pemikiran negatif automatik dan juga membantu pesakit mengatasi pelbagai kelakuan maladaptif. CBT selalunya diaplikasikan untuk merawat pelbagai gangguan seperti kemurungan, fobia, kebimbangan, dan serangan panik. Antara jenis pendekatan terapeutik dalam terapi tingkah laku kognitif CBT adalah yang pertama, terapi kognitif berpusat, yang kedua, terapi tingkah laku dialek DBT, yang ketiga, terapi tingkah laku emotif rasional REBT. Dalam hal ini, walaupun setiap jenis terapi tingkah laku berbeza, namun semuanya berfungsi untuk menangani corak pemikiran asas kepada tekanan psikologi. Justru, CBT sangat berstruktur kerana ianya tidak cenderung untuk menumpukan pada rintangan bawah sedar yang mendasari untuk berubah seperti pendekatan yang lain. Dalam pada itu, sekiranya medical social worker (MSW) tidak ada pakar dalam psikoterapeutik, pekerja sosial boleh menggunakan social assessment, iaitu pentaksiran sosial adalah proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar. Dalam social assessment juga ia juga melibatkan penilaian atau evaluation, iaitu proses yang berlaku antara pengamal dan pesakit mental yang mana maklumat dikumpulkan, dianalisis dan disintesiskan untuk memberi gambaran ringkas mengenai keperluan dan kekuatannya. Sebagai kesimpulan, ahli-ahli profesional kesihatan mental seperti kaunselor, psikologis dan pekerja sosial sememangnya memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang kesihatan mental. Profesi-profesi tersebut mempunyai matlamat yang sama, iaitu membantu mencegah, memulihkan serta mewujudkan perubahan sosial masyarakat. Promosi kesihatan mental juga bukan sahaja melibatkan penyebaran maklumat, namun ia juga melibatkan pengaruh aktiviti individu, kumpulan dan masyarakat. Tujuan utama setiap profesi mempromosikan kesihatan mental kepada masyarakat adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan dan kesedaran terhadap penjagaan kesihatan mental. Ketiga profesi ini juga mestilah terus pekah dalam menangani isu-isu masalah dan dalam kesihatan mental masyarakat dengan mendalami segala teori dan kemahiran serta keperluan dalam profesi. Oleh itu, semua pihak juga perlulah berfikiran terbuka sekiranya menghadapi gangguan mental, iaitu berbalik kepada yang secara umumnya untuk menangani masalah kesihatan mental seperti kena acknowledge emosi yang sedang berlaku dalam diri, terima emosi, cari cara untuk melepaskan emosi dengan baik, dan terakhir kembali kepada asas, iaitu berpegang teguh terhadap agama, kerana dengan kepercayaan agama kita boleh mengetahui hala tuju masing-masing yang mana baik dan mana buruk. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.